Kemudian beliau juga, saya dengar cerita beliau ada memberikan satu cabaran debat, ya, mencabar Syafiq Afdal untuk berdebat. Dan saya rasa wajarlah, ya, Syafiq Afdal menolak perlawanan beliau, ya, kerana apa tajuknya yang nak diperdebatkan di Sabah ni saya pun tak tahu. Kalau nak katakan tentang keadaan hidup Sabah, masyarakatnya hidup susah, ramai yang miskin dan sebagainya, beliau pernah menjadi Menteri Ekonomi dalam Pakatan Harapan. Jadi perdebatan itu sebanyak nanti akan kena atas belakang beliau semula, ya, kerana beliau pernah diberi tanggungjawab sebagai Menteri Ekonomi untuk menentukan, ya, seluruh rakyat Malaysia, seluruh negara berada dalam keadaan yang baik. Faedah sebagainya, ya, masyarakat-masyarakat di bandar, di luar bandar haruslah di bawah jagaan beliau sebagai Menteri Ekonomi. Jadi saya lebih suka sekiranya beliau menyahut saja cabaran daripada Haziq untuk berdebat, ya, bersemuka dengan Haziq kerana ada isu yang belum selesai. Kalau beliau selama ini beliau menyindir Datuk Seri Amir Ibrahim masuk penjara atas fitnah liwat, ya, tahun 98, beliau sentuh, ya, Azmin sentuh disenarkan tentang Anwar Ibrahim dengan tuduhan liwat, masuk penjara dan sebagainya. So kurang-kurangnya Anwar Ibrahim dibicarakan di mahkamah. Keputusan mahkamah itu bab lain, di penjara, dihukum itu bab lain, tapi kes beliau masuk di mahkamah, ya. Tapi Azmin, kesnya walaupun ada laporan polis, banyak bukti dibawa oleh pihak-pihak tertentu, ya, termasuk video dengan warnanya, dengan suaranya, ya, dengan rekod-rekod kemasukan di hotel dan sebagainya dibawa, tapi kes beliau tidak dibawa ke mahkamah. Jadi beliau tidak ada, sepatutnya beliau tidak ada, ya, tidak ada maruah untuk nak menceritakan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian kalau kita lihat apa yang Azmin sebut di Sabah, kita melihatnya sebagai satu cara ataupun tindakan Azmin untuk bagi melupakan, ya, keaiban yang mana beliau telah perwahi di Sabah baru ini, di mana beliau telah pun dihalau oleh pengundi-pengundi di Sabah. Jadi kehadiran Azmin di Sabah nampaknya tidak diada-alukan oleh rakyat di Sabah, kerana rakyat Sabah tidak boleh menerima seorang pengkhianat, ya, datang untuk menceritakan tentang moral, untuk ceritakan tentang demokrasi, ya, di Sabah, kerana rakyat Sabah tahu kerajaan pusat adalah angkara pengkhianatan, di antaranya adalah termasuk daripada tangan Azmin sendiri. Dan cubaan untuk khianat ini juga cuba dilakukan di Sabah, ya, setelah mereka berjaya melakukan di peringkat pusat, mereka cuba lakukan di Sabah. Tapi alhamdulillah kerajaan Sabah dapat diselamatkan apabila TYT mahukan pembubaran Dewan Undangan di Sabah. Nah, ini amat mendukacitakanlah, ya, bagi kepada pengkhianat, kerana mereka menyangkakan setelah mereka berjaya di peringkat pusat, mereka ingin lakukan di beberapa buah negeri seperti mereka lakukan di Melaka, ya, Johor, Perak dan sebagainya, untuk menjatuhkan kerajaan secara lompat, beli ahli Dewan Undangan Negeri, ya. Setelah mereka melihat inilah satu-satu cara untuk mengambil kuasa tanpa melalui mandat rakyat. Kerana mereka tahu sekiranya mereka menanti tempoh pilihan raya, kemungkinan mereka tidak akan dapat menjadi kerajaan, ya. Kerana 22 bulan kita memerintah, walaupun ada banyak perkara-perkara yang sepatutnya kita perbaiki, yang boleh kita perbaiki, tetapi banyak perkara-perkara yang baik telah kita lakukan, ya, itu tidak boleh dinafikan. Cuma kita ada kelemahan sedikit dari segi penyebaran, dari segi komunikasi, menerangkan kepada rakyat, itu kita kena akui tentang kelemahan kita di situ. Tetapi bagi mereka yang mengikuti sepanjang 22 bulan kita memerintah di pusat, banyak lebih baik daripada apa yang mereka lakukan sekarang ini. Dari segi ketulusan, ya, contohnya jawatan JLC kita berikan kepada banyak pihak-pihak proporsional. Kita tak bagi kepada ahli-ahli politik. Kita tak tawar kepada semua ahli parlimen dan sebagainya. Ya, tabung haji, kita boleh selesaikan tabung haji walaupun terpaksa menerima cabaran dan juga tekanan dengan memberikan hibah yang rendah. Tetapi demi untuk menyelamatkan tabung haji, kita sanggup hadapinya. Dan akhirnya terbukti tabung haji berjaya diuruskan dengan baik. Penghapusan kuota untuk menteri-menteri yang pergi haji, ya,
Di zaman Najib dulu, menteri ada kuota masing-masing untuk pergi ke menunaikan haji. Ya, di sini banyak menjadikan queue untuk nak pergi ke haji jadi lambat kerana kuota-kuota menteri ni. Tapi apabila Pakatan Harapan memerintah, tidak lagi ada kuota untuk menteri. Ya. Jadi di situ bakal-bakal nak pergi haji ni dapat dipercepatkan, ya. Mereka pergi haji kerana tidak ada lagi kuota-kuota kepada menteri. Ada menteri ni dapat kuota pun bukan pergi haji pun, dia jual kuotanya kepada anak-anak, saudara mara dan sebagainya, ya. Jadi bila kita memerintah, kita hapuskan kuota ini. Kecuali Menteri Agama saja. Itu pun untuk datang pergi ke Tanah Suci untuk melihat bagaimana pengurusan tabung haji melakukan kerja-kerja di sana, ya. Yang lain tidak ada. Pada menteri, timbalan pada menteri, mana-mana menteri, tidak ada kuota khas untuk mereka menunaikan fardu haji. Mereka kena ikut seperti mana rakyat biasa untuk pergi ke Mekah ni, untuk menunaikan ibadah haji ni. Jadi sinilah menyebabkan 22 bulan kita merintah boleh mempercepatkan, ya, berapa ramai yang selama ini menanti giliran untuk pergi ke Mekah, mereka boleh pergi cepat kerana penghabusan kuota ini. Ramai yang tak tahu, ya, apa yang kerajaan PH lakukan. Ini satu tindakan yang mendapati Islam di bawah kerajaan PH melakukan keadilan di mana tidak ada keistimewaan bagi mana-mana pihak untuk menunaikan haji. Jadi penghapusan kuota bagi menteri-menteri ini satu tindakan yang baik. Sepatutnya mendapat pujian di parti PAS. Ya? Tapi PAS sebaliknya lebih suka kepada UMNO. Kita beri royalty kepada Kelantan Terengganu. Di zaman UMNO tak ada royalty, kita serahkan balik royalty kepada Kelantan dan Terengganu. Walaupun dua negeri ini adalah dua negeri pembangkang. Sebab itu kita memerintah. Ini salah satu kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan PH walaupun selama tempoh 22 bulan. Ya. Kita bagi keperuntukan kepada ahli parlimen, wakil rakyat pembangkang. Kita tidak ada menganaktirikan mereka. Ya. Dan kita tak menggunakan jentera-jentera kerajaan dalam kempen-kempen penraya kecil. Masa kita merintah, ada berapa banyak penraya kecil. Kita tak menggunakan jentera-jentera ini. Media-media perdana kita, TV, radio pun kita tak gunakan sebagai kempen sepanjang kita menjadi kerajaan. Ini kebaikan yang kita boleh perolehi dan tak dapat kita lihat sekarang ini. Ya. Begitu juga dalam isu RUU 355. Ya. Sekarang ni kerajaan Perikatan Nasional yang juga diturut disertai oleh PAS, mereka langsung tak berbunyi lagi pasal RUU 355. Waktu kita memerintah, walaupun usul ini asal dia dibawa oleh Presiden PAS, RUU 355 dalam parlimen, walaupun dia sendiri tangguhkan sampai 2-3 kali, ya. Tetapi kita dalam Pakatan Harapan, walaupun kita tidak membawa RUU ini sebagai satu ke parlimen, tetapi usaha ke arah itu kita perlihatkan di mana kita mengadakan pindahan kepada mahkamah melibatkan oleh persekutuan. Kerana bidang agama, mahkamah-mahkamah di negeri adalah di bawah kuasa negeri-negeri. Di bawah kuasa negeri. Jadi pusat hanya ada berkuasa di bawah Majlis Agama Islam di wilayah persekutuan. Jadi beberapa pindahan dalam mahkamah syariah wilayah persekutuan telah pun kita lakukan, menjurus ke arah untuk melaksanakan RUU 355. Kita lakukan. Sekarang ini mereka merintah, mereka buat apa tentang RUU 355? Sebut pun tak boleh. Nak sebut dalam parlimen pun tak boleh. Ya? Mereka ada Menteri Undang-Undang, orang PAS. Taqiyuddin berada dalam Menteri Undang-Undang yang juga bertanggungjawab dalam hal ehwal parlimen. Sepatutnya hari ini mereka perintah, besok pagi RUU 355 yang dibawa di parlimen. Ya? Tapi sampai sekarang mereka tak bawa. Apabila mereka bercakap dalam muktamar PAS baru-baru ni, apa yang mereka perkatakan? Mereka tak cerita secara isu rakyat. Mereka ceritakan, oh berapa banyak kursi kita nak bertanding, berapa banyak kursi kita nak bertanding di negeri, berapa banyak kursi kita nak bertanding di parlimen. Ya? Mereka ceritakan alangkah baiknya sekiranya ahli parlimen ini mendapat Datuk Anugerah Tan Sri. Wah, ini mereka cerita dalam muktamar. Ya? Ini yang mereka ceritakan dalam muktamar. Tak cerita tentang apa yang rakyat hadapi dalam keadaan COVID sekarang ini. Ya? Bagaimana keadaan negara dengan ekonomi hutang. Bagaimana PAS sekarang ini berada dalam kerajaan untuk tangani isu ekonomi negara. Pengangguran yang hampiri 1 juta sekarang. Ya? Mereka tidak cerita dalam muktamar. Mereka cerita, oh ini UMNO dengan perikatan tak beri kita kursi di Sabah. Oh tak apa, ini satu perjuangan jihad. Ya? Kita ada strategi tertentu. Sebab itulah kita tidak boleh bertanding. Kita ada strategi. Kita kalau berstrategi ni, biasanya kalau orang mengatur strategi adalah untuk memperkuatkan parti.
ya, memperkuatkan diri kita. Kita buat strategi untuk memberi keuntungan kepada parti. Tapi kalau kita buat strategi untuk memberi keuntungan kepada MCA ataupun strategi kita untuk memberi keuntungan kepada perikatan atau Barisan Nasional, ini strategi apa? Ya, apa masalahnya? Ya, apa masalahnya PAS tidak tanding di Sabah? Sebelum ini Tuan Mentor Aman beberapa kali meeting. Hari ini kita mengadakan pertemuan dengan Barisan Nasional, dengan Perikatan Nasional untuk membincangkan argahan kerusi. Maka Tuan Mentor Aman pun duduk mewakili PAS ya, dalam meeting. Habis meeting balik semua, orang lain dapat kerusi, PAS dapat kerusi. Ya. Jadi nak menghilangkan malu, ya, nak menghilangkan malu apabila dibuli sedemikian di Sabah, maka mereka berkata dalam muktamar bahawa ini adalah keputusan parti, keputusan yang bijak. Kita nak mengelakkan daripada berlaku 3 penjuru, maka PAS menarik diri. Ini satu strategi agar Barisan tidak boleh menang, maka mengelakkan pertandingan 3 penjuru, maka PAS menarik diri. Sekarang tengok bila PAS tarik diri pun berapa belah penjuru sekarang ni? 16 penjuru pun ada di Sabah. Mana tempat yang berlaku satu lawan satu di Sabah? PAS masuk ke tak masuk, di Sabah ni sentiasa berlaku pertandingan lebih pada 2 penjuru. Jadi apa bezanya PAS masuk dengan tak masuk? Cuma bagi saya satu sebab yang saya rasakan PAS tak masuk di Sabah. Ya, yang pertama, beliau tahu kekuatan PAS tidak ada di Sabah. Ya, betul beliau ada penyokong, betul beliau ada markas, ya, berbanding dengan Amanah mungkin PAS lebih banyak markas mereka di Sabah, ya. Tetapi beliau tahu sekiranya beliau bertanding di Sabah, parti ini bertanding di Sabah, confirm hilang deposit. Ya. Daripada mereka malu menghadapi keputusan hilang deposit, lebih baik beliau parti ini tidak mengambil bahagian dan sanggup berikan kerusi yang pernah ditandingi kepada MCA. MCA hanya ada 2 ahli parlimen saja. Ya, tapi MCA ada kekuatan politik, ya, kekuatan politik, dan mereka menjaga maruah parti mereka. Walaupun mereka ada 2 ahli parlimen, tapi mereka tuntut kerusi, mereka dapat 1 kerusi. Mereka dapat bertanding di Sabah. PAS ada 18 ahli parlimen. Di mana suara-suara ni? Di mana suara-suara ahli parlimen PAS? Kalau tidak boleh berjuang 1 kerusi pun, lebih baik tak payah. Malu dengan parti Amanah, ya, parti yang lebih jauh, lebih muda berbanding dengan PAS. PAS ni parti yang seakan-akan seusia dengan UMNO. UMNO tubuh tahun 1946, PAS tahun 1951. Bukan baru, parti yang lama. Tetapi peningkatan PAS di Sabah amat mengecewakan pada penyokong mereka. Ya, walaupun dipujuk, ya, oleh Haji Hadi dengan berbagai hujah dari agama dan sebagainya, ya, untuk memujuk ahli PAS, tapi bila kita lihat di media sosial, beberapa pimpinan juga, ya, bahawa penyokongnya menyuarakan rasa yang agak sedih, ya, kerana PAS memang jelas, ya, dilihat seperti diperkudakanlah di Sabah. Ini gambaran yang menakutkan para penyokong PAS, kerana apabila berdepan dengan PRU yang akan datang, ya, mau tak mau PAS terpaksa mengambil keputusan sendiri, sama ada merelakan kerusi-kerusi mereka diberikan kepada Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional, ya, ataupun PAS kembali pada seperti PRU 14 yang lalu, bersendirian. Pada saya, PAS lebih baik bersendirian kerana memudahkan ahli-ahlinya untuk memilih parti PAS, ya. Kalau PAS bersama dengan Perikatan Nasional, bermakna PAS meletakkan parti agama ini bersekongkol dengan pengkhianat. Ini bab pengkhianatan ni tak boleh kita pertikaikan. Tak payahlah kita bagi dalil macam-macam. Ini bukan pengkhianat lah, ini dibenarkan oleh pada undang-undang dan sebagainya, ya. Betul, dari segi undang-undang benda ni dibenarkan, ya. Cara lompat macam ni dibenarkan setakat ini di Malaysia. Tapi dari segi moralnya, ya, tindakan ini adalah tindakan yang tidak bermodal, dan sepatutnya parti Islam adalah parti yang begitu menitik beratkan tentang moral. Parti ini tidak boleh terlibat dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, ya. Kalau sekadar untuk dapatkan jawatan menteri alam sekitar, ya, menteri mewah, kalau sekadar dapat jadi duta khas Timur Tengah dan sebagainya, jadi sanggupkah menggadai prinsip perjuangan PAS, ya? Jadi rakyat tanya apakah alasan ataupun hujah syar'i, hujah agama yang dibawa oleh PAS untuk bersama dengan Perikatan Nasional, ya. Takkan kerana hujah DAP. Apa hujah DAP? Hujah DAP pun mereka tak boleh nak bawa.
ujian DAP yang menyebabkan adalah menjadi kewajipan untuk menjatuhkan DAP. Ya. Mereka tak layak bawa sekadar propaganda dan tuduhan-tuduhan. Tuduhan DAP menghidupkan Dong Zong dan sebagainya. Last kali Dong Zong zaman PN hidup. DAP membela, melindungi kes Adib. Bila mereka menentang, kes Adib tak selesai juga. Jadi apa masalah dengan DAP? DAP menentang hudud. Mereka menentang hudud tak boleh buat juga. DAP menentang RU35. Mereka menentang RU35 tak boleh buat juga. Jadi apa isu yang berikan PAS barang dengan DAP? DAP tidak ada di Kelantan. DAP tidak ganggu pentadbiran PAS di Kelantan. DAP tidak ganggu pentadbiran PAS di Terengganu. Apa masalahnya bermusuh sangat dengan DAP? Ya? Main sentimen agama. Main sentimen agama. MCA. Sekarang ni jelas MCA. Ya? Memperbanyakkan sekolah-sekolah yang sebelum ini ditentang oleh PAS. Ya? Sekarang ni tuan-tuan, sebab itu saya katakan, saya boleh katakan bahawa PAS di era Haji Hadi ini adalah satu parti yang bukan lagi membawa suara Islam. Ya? Ini satu parti yang tidak ada bezanya dengan parti-parti UMNO. Iaitu parti yang dapatkan kuasa dengan apa cara sekalipun mesti dapatkan kuasa. Kalau ini yang dijalankan oleh PAS, kita tak ada masalah. Masalahnya bila PAS menjual agama ini. Ya, bila mereka buat satu benda yang dulunya mereka kata haram, tetapi sekarang ini bila menguntungkan mereka, mereka kata halal, mereka bawa dalil menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis untuk menghalalkan tindakan mereka. Suatu mereka tidak bersetuju, mereka gunakan Al-Quran juga. Ya. Tapi dua tindakan ini yang dahulunya mereka kata haram, bila mereka lakukan, mereka kata halal. Contohnya pengkhianatan di Perak. Suatu kerajaan Nizar, pimpinan PAS, memerintah Perak, berlaku juga pengkhianatan. 3 orang adun melompat. 2 daripada PIKAD, 1 DAP lompat, tumbang kerajaan Wabi Nizar di Perak. Ya. Waktu itu apa kata pimpinan PAS? Waktu itu apa kata ulama-ulama PAS? Ya. Ini saja pengkhianatan dan Menteri Besar masa itu Zamri jadi Menteri Besar. Ini Menteri Besar haram, ya, gaji pun haram. Maka beberapa orang ahli PAS bersama kita dalam Perkataan Rakyat ketika itu sanggup bersidang bawah pokok, ya, kerana memprotes tindakan menghalau speaker Dewan, ya, melantik Zamri sebagai Menteri Besar dengan cara rampasan kuasa di Perak. Ya. Sampai ada beberapa orang lebay yang pakai serban pakai jubah ni berguling-guling kat jalan raya depan istana Perak untuk menghalang angkat sumpah Zamri. Kalau mereka dilanggar oleh kereta pun pada mereka mati syahid, ya, kerana memperjuangkan negeri Perak yang dikhianat. Itu ketika itu PAS. Ya, begitu marahnya mereka. Kenapa? Kerana Menteri Besar mereka Wabi Nizar daripada parti mereka. Oleh parti mereka berkursi saja di Perak, tapi dapat jadi Menteri Besar. Mereka pertahankan sungguh-sungguh. Mereka bawa dalil Al-Quran, bawa hadis sebagainya, ya, untuk mengharamkan tindakan UMNO di Perak. Tapi bila berlaku pada mereka bersubahat, ya, dalam menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, boleh. Alasannya kerana DAP. Ya, kita masuk sokong UMNO, sokong Muhyiddin kerana DAP. Ya, DAP ada dalam Pakatan Harapan, maka wajib kita jatuhkan DAP. Tengok. Ya. Sebab tu di Perak, DAP paling banyak kerusi di Perak. Jangan lupa, ya. Sebab tu Nizar jadi Menteri Besar, DAP adalah parti dalam Pakatan Rakyat yang mempunyai kerusi yang paling banyak di Perak. Tetapi DAP tetap memberi laluan kepada Nizar. Walaupun Perlembagaan Perak mengatakan memanglah Melayu Islam mungkin jadi Menteri Besar. Tapi DAP tidak ada masalah memberikan sokongan kepada Nizar. Ketika itu tak muncul DAP. Tidak ada masalah DAP. Adakah masa itu dasar DAP tak sama dengan dasar DAP sekarang? Sama. Adakah masa itu pengurusi DAP, ya, penasihat DAP dengan yang sekarang, ya, masih lagi wujud? Tetapi kenapa masa itu hukum tak sama? Kenapa sekarang bila nak dapat kuasa, nak dapat JLC, nak dapat menteri, gunakan alasan DAP? Maka kita terpaksa bersebahat dengan Perikatan Nasional, bersebahat dengan Barisan Nasional untuk jatuhkan Pakatan Harapan. Ini pada saya nak bagi tahulah orang PAS, ya. Saya di antara parti yang pertama saya kenal dan saya rapat ada parti PAS. Saya banyak kali berceramah, berkempen di atas pentas PAS. Pernah selalu berceramah bersama sepentah dengan Mak Sabu.
selalu bersama dengan Hairuddin Tantawi. Saya pernah bersama dengan Khalid Samad dan sebagainya. Dan saya begitu rapat dengan PAS ketika itu. Jadi saya lihat memang nampak ya, selepas kematian almarhum Tok Guru Aziz, merah lagi tanah kubur dia. Ya. PAS mengambil keputusan, lari daripada Pakatan Rakyat. Mula-mula lari daripada DAP. Nah, lari daripada DAP. Kemudian lari daripada PKR. Ya. Dan dalam Pakatan Rakyat tak pernah buang PAS ni. Ya. Pakatan Rakyat tidak pernah buang PAS. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menulis surat daripada penjara supaya memujuk Pakatan Rakyat, supaya pujuk PAS masuk. Ini Anwar Ibrahim. Beliau dalam penjara, sewaktu itu berlaku krisis antara DAP, PKR dengan PAS. Anwar Ibrahim buat surat mengatakan kalau boleh pujuklah PAS ni berada bersama dengan Pakatan Rakyat. Tetapi kita usaha hantar wakil ya untuk memujuk PAS tetap dengan caranya. PAS kata kita rela bersendirian, kita akan bertanding secara bersendirian, kita nak jadi kingmaker, Tuhan bersama dengan kita, ya, para malaikat akan undi kita. Ini parti PAS. Ya. Dan saya nak bagi tahu UMNO, ya, UMNO Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, kamu kena kenal parti PAS. Kau baca sejarah parti PAS ini. Parti PAS pernah berada dalam Barisan Nasional dulu, tahun 1970-an. Kamu kenal parti PAS. Dan dia berada dalam Barisan Nasional dan dia ditendang, keluar dari Barisan Nasional. Ya. Dan berada bersama Barisan Alternatif, berada bersama dengan Angkatan Kepala Ummah, PAS, ya, bersama 46, bersama dengan bahkan bersama dengan Parti Keadilan dalam Pakatan Rakyat. Dan sejarah PAS ini, PKR lebih masak dengan panggil-panggil PAS. Terutamanya agen kerusi. Sekarang ni mereka tak dapat satu kerusi pun. Ya. Mereka kata ini perjuangan strategi. Ya. Tetapi batu dalam Pakatan Rakyat dulu, kerusi yang kita dah runding pun, dah bersetuju pun, PAS langgar. Di Terengganu, banyak kerusi yang PKR yang dipersetujui beri pada PKR, PAS langgar. Alasan dia apa? Alasan dia calon PKR Pilkuda. Calon PKR ini adalah pro-komunis. Ini alasan yang jadi. Ya. Maka dia letak calon. Di Sungai Aceh, ya, mereka letak calon. Damansara dan sebagainya. Rundingan tadi buat, mereka langgar. Tetapi dengan MCA di Sabah, tak berani langgar. Ya, dengan Perikatan Nasional, dia tak berani langgar. Dengan Barisan Nasional, dia tak berani langgar. Di mana maruah PAS? Dalam Pakatan Rakyat, dia berani langgar sebab masa itu kepimpinan kita terbuka lapang dada. Tak apalah PAS langgar, tak apalah masuk bertanding. Kan? Kita masih lagi tak buang PAS daripada Pakatan Rakyat. Walaupun masa itu PAS langgar, ya, persefahaman yang kita buat dalam Pakatan Rakyat, tetapi Pakatan Rakyat tidak membuang PAS. Yang berlaku adalah PAS sendiri lari daripada Pakatan Rakyat. Ya. Isu hudud kononnya, kita tak boleh bersama dengan Pakatan Rakyat kerana DAP ni keras tentang hudud. Ya. Kita tak boleh bersama dengan Pakatan Rakyat kerana Pakatan Rakyat ini tidak menyokong RU 355. Alasan dicari untuk nak lari daripada Pakatan Rakyat. Yang sebenarnya memang dah ada cita-cita untuk bersama dengan UMNO. Sebab itu apabila kerajaan PH jatuh dan UMNO memberi kerjasama untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin dan juga Azmin, PAS di antara orang yang paling awal menandatangani menyokong Muhyiddin. Ini kita tahu, ya, akhirnya terdedah bahawa PAS dia ada Haji Hadi adalah orang yang awal tanda tangan SD menyokong Muhyiddin. Tapi bila kita kata dengan PAS sebagai pengkhianat, mereka tak mengaku. Saya bukan pengkhianat. Yang mengkhianat Muhyiddin. Yang pengkhianat Azmin. Saya tak terlibat. Pintu dah terbuka, kita orang masuklah, dia kata. Ini dalil ataupun hujah. Hujah apa mereka nak gunakan, ya. Kita tak boleh berhujah. Saya masuk curi barang dalam kedai tu sebab pintu dia terbuka. Maka saya ambil lah. Ya. Ataupun bukan saya yang mencuri merompak bank. Yang rompak bank ni orang lain. Tapi bila dia bawa duit hasil rompakan tu, dia bagi kat saya sikit, saya ambil lah. Boleh ke kita jawab macam tu, ya? Ya. Bukan saya jatuh kerajaan, tetapi bila nak cukupkan kerajaan pengkhianat ni, saya join lah. Ini dalil apa? Agama apa yang kamu jual, ya? Yang kamu jual dengan pengikut kamu. Dan saya amat simpati ya, dengan kawan-kawan saya dalam PAS.
yang selama ni bila bersembang dengan saya, ya, masa itu saya bersama dengan mereka, bila bersembang dengan saya, kenduri orang menuk, tak mau cakap dengan orang menuk, pergi kedai ngeteh dengan orang menuk pun mereka tak mau ikut, ya. Saya dulu pun lawan UMNO juga, tapi tidak ada masalah, ya, kenduri orang UMNO kita pergi. Tiap malam saya minum teh di kedai orang UMNO, orang kuat UMNO. Tidak masalah. Bila kita ajak dia tak mau. Ini UMNO apa pun kan. Tapi akhirnya yang sujud depan UMNO sekarang siapa? Kita okey. Sekarang pun saya dengan orang PAS boleh sembang. Dengan UMNO saya boleh sembang, tak masalah. Tapi bila dibatkan parti, tak boleh, kita tidak boleh, kita kena tegas.